Menentang orang Islam bermaksud adalah menentang pemimpin-pemimpin Islam. Saya katakan Khawarij adalah sifat Yahudi kerana Yahudi, pemimpin mereka adalah nabi-nabi mereka. Tetapi nabi mereka dibunuh. Kalau nabi dibunuh, saya katakan tadi, sikap Khawarij ini, sekarang nabi sudah tidak ada. Yang ada pemimpin orang Islam adalah apa yang dikatakan sekarang, mungkin diistilahkan sebagai raja ataupun Perdana Menteri dan sebagainya. Maka siapa yang menentang pemimpin Islam, terlalu banyak hadis-hadis, malah ayat Quran sendiri mengatakan atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Jadi ulil amri kita adalah pemimpin kita. Dan di dalam hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahawa kita tidak boleh menentang pemimpin walaupun pemimpin itu terdapat dalam hadis Muslim merampas uang kita dan memukul punggung kita. Saya rasa pemimpin Islam yang ada sekarang belum sampai ke tahap tu. Tidak ada pemimpin yang merampas duit kita dan memukul punggung kita. Dan hikmah yang diajar oleh Islam untuk menasihati pemimpin, kita boleh ambil contoh Nabi Allah Musa dan Harun. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi ini. Kepada kedua nabi ini. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun yang tagut, terang tagutnya. Tetapi dinasihatkan kepada dua nabi ini supaya berkata dengan kata-kata yang lembut, supaya apa? Fir'aun ingat dan takut. Saya nak tanya kepada antum, apakah antum lebih baik yang demonstrasi ini untuk memprotes atau menjatuhkan kerajaan? Antum lebih baik daripada Harun dan Musa? Apakah pemimpin yang ada sekarang lebih buruk daripada Fir'aun? Itu antum kena jelaskan. Begitu juga Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya, para sahabat dalam hadis-hadisnya, para imam dalam asar-asar yang begitu banyak. Apabila kita ingin menasihati pemimpin, kita tarik tangannya. Kita nasihatkan dengan empat mata antara dia dengan kita. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah diajarkan untuk menasihati pemimpin melalui demonstrasi. Itu bukan empat mata. Itu mengaibkan pemerintah. Dan banyak kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalam demonstrasi. Dan demonstrasi, kalau kita lihat, banyak yang membahayakan bukan saja kepada harta orang awam, malah kepada orang awam. Begitu juga kepada pihak polis. Pihak polis ditugaskan untuk menjaga keamanan, mereka terpaksa merempuh bahaya-bahaya yang mana tunjuk perasaan, di antara perasaan mereka yang ditunjukkan adalah perasaan kemarahan. Jadi itu yang tidak diizinkan oleh Islam kerana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Sifat orang-orang yang berdemonstrasi tidak ada rahmah. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan yang lain teruskan insya-Allah. Jadi Ustaz, iya. bila Ustaz mengatakan bahawa salah ni, ulama salah, apabila dia menangani kemungkaran, maknanya dia empat mata lah. Empat mata. Kalau yang ingin dinasihati adalah pemimpin. Bukankah mereka mengatakan di sini bahawa ulama salah ni golongan bersekongkol dengan bersekongkol dengan pemimpin-pemimpin ni. Dan pemimpin ni kebanyakan zalim, rasuah, itulah sebagainya. Jadi masyarakat melihat golongan salah ni dengan cara kaedah ni, mereka membiarkan kezaliman. Pasal ni dengan kaedah yang tak betul ni bagi mereka. Yang membiarkan kezaliman bukan ulama salaf. Ulama salaf adalah ulama yang berpegang kepada manhaj para salafus saleh. Siapa salafus saleh? Salafus saleh adalah golongan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan lihat apa yang dipegang oleh ulama salaf. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Apabila kamu melihat kemungkaran umum, kemungkaran sama ada di pihak pemerintah, di pihak yang diperintah, siapapun, apabila melihat kemungkaran, ubahlah kamu dengan tangan. Tangan ini bukan dengan demonstrasi, kerana tidak pernah wujud demonstrasi dalam Islam. Kemudian yang kedua, dengan mulut kamu, bilisan, dengan mulut. Makanya gunakan mulut kita, tarik tangan pemerintah, nasihati dia. Yang ketiga dengan hati. Kalau tidak mampu, artinya kita tidak senang kepada itu, kita tinggalkan. Bukan dengan hati bermakna tunjuk perasaan yang keluar daripada hati kita. Itu tidak ada dalilnya. Saya dapati
tulisan-tulisan yang menyokong demonstrasi, di antaranya diambil daripada fatwa Abdurrahman Abdul Khaliq, seorang Mesir yang menghidupkan satu yayasan Ihya'ut Turas, lulusannya daripada Madinah dan pernah dihalau daripada Madinah. Dia berfatwa bahawa boleh demonstrasi. Dalilnya hari Jumaat, mereka sembahyang Jumaat. Dalilnya Padang Arafah. Saya nak tanya, demonstrasi tujuannya adalah memprotes. Apakah kita sembahyang Jumaat untuk memprotes? Siapa yang kita protes? Kita berhimpun di Arafah, kita katakan tunjuk perasaan adalah untuk memprotes, yakni memprotes pihak yang kita tidak senangi, sama ada pemerintah ataupun badan-badan yang tidak mampu kita nasihati seorangan. Maka kita lakukan melalui cara demonstrasi. Kita tidak boleh katakan bahawa perhimpunan di Arafah itu satu demonstrasi, kerana kita itu ibadah. Apa arti ibadah? Ibadah itu taat. Demonstrasi bukan beribadah, bukan ibadah. Demonstrasi adalah suatu perbuatan yang ditentang oleh syarak. Kerana saya tidak tahu di mana kebaikan demonstrasi. Kita boleh tonton demonstrasi yang baru, di antaranya boleh membahayakan pihak polis, boleh membahayakan orang awam, mengganggu orang awam. Sedangkan kita tidak boleh mengganggu orang awam. Jadi perbuatan ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan Quran dan dengan hadis, kerana tidak ada dalilnya. Satu kaedah yang global yang dijelaskan oleh ulama salaf kita, lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau demonstrasi itu baik, para salaf kita sudah melakukannya. Saya tidak pernah lihat di dalam kaedah metod dakwah Rasulullah SAW kumpul jamaah ramai-ramai, kemudian laki-laki dan perempuan turun ke jalanan, kemudian berpekik-pekik, kemudian berpidato memprotes orang-orang yang tidak disenangi. Itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang-orang salaf apabila melakukan sesuatu pasti ada hujahnya. Kalau tidak ada hujahnya, maka itu bukan ulama salaf ataupun bukan orang salaf. Wallahu a'lam. Ya, teruskan soalannya dia. Ustaz, saya ada pertanyaan di sini. Apakah merupakan satu kaedah yang benar apabila kita meletakkan daulah sebagai tujuan ataupun fokus utama dalam dakwah yang kita jalankan? Kerana di sini kita mengambil contoh daripada fenomena hijrah ataupun daulah Madinah, di mana Nabi membina daulah di sana, dan sebelum tu umat Islam dalam kelompok yang sangat sedikit, dan apabila terbinanya daulah di Madinah, kelompok umat Islam menjadi besar kerana lantaran efek daripada daulah itu sendiri. So jadi apa pandangan Ustaz terhadap alasan yang diberikan seperti itu? Kalau orang Islam ingin mendirikan ataupun mewujudkan masyarakat Islam, itu bukan dimulai dengan daulah. Sebab kaedahnya adalah dakwah, dan dakwah adalah tauqifiyah. Dakwah adalah tauqifiyah. Apa arti tauqifiyah? Dakwah berhenti dengan Quran dan hadis. Kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, apa tujuan para nabi dan rasul diutus? Apakah tujuannya untuk daulah, untuk dirikan daulah? Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Tidak pernah kami utus, kata Allah, walau seorang nabi, tentulah juga seorang rasul, kecuali diwahyukan kepadanya supaya menyeru bahawa tiada Tuhan yang wajib disembah atau diibadahi kecuali Allah. Kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah aku. Mu'az bin Jabal bila diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman, pertama sekali kata Rasulullah SAW, engkau diutus kepada ahli kitab, jadikanlah awal-awal dakwah engkau kepada kalimatillah. Rasulullah SAW ingin daulah. Di dalam sirah terdapat satu hadis yang mana Rasulullah SAW pernah didatangi oleh utusan Quraisy. Rasulullah SAW di-offer beberapa perkara yang Rasulullah SAW tolak. Pertama sekali, dia ditawarkan kerajaan, itulah daulah. Apabila ditawarkan sebuah kerajaan ataupun pemerintahan, Rasulullah SAW tolak. Maka utusan Quraisy ini bertanya, utusan musyrikin ini bertanya, au kama qal, maksud hadisnya saya bawa ni,
Apakah engkau berkeinginan untuk mengumpul duit ataupun uang? Sehingga kalau Rasulullah SAW perlukan uang, Rasulullah SAW akan diberi sebanyaknya. Tapi Rasulullah SAW juga tidak mau. Yang pertama daulah, dia tidak mau. Yang kedua uang, tidak mau. Yang ketiga ditawarkan perempuan. Kan seronok kalau ada perempuan. Juga Rasulullah SAW menolak. Dari riwayat lain mengatakan ditawarkan juga doktor. Sebab biasanya orang kalau tak mau kerajaan, tak mau uang, tak mau perempuan, sedangkan itulah cita-cita orang sekarang ni demonstrasi sekarang ni, itu cita-citanya. Rasulullah SAW tolak, maka dia offer, ditawarkan doktor. Tapi Rasulullah SAW menolak itu semua. Bila ditanya, apa yang kehendak engkau ya Muhammad? Dikatakan, aku menghendaki supaya engkau mengatakan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahawa dakwah yang pertama yang wajib ditegakkan di dalam masyarakat Islam ini akidahnya. Bagaimana kalau masyarakat Islam yang mati di negeri kita ini, yang masih banyak kuburi, menyembah kubur, yang masih banyak menyembah orang-orang mati, yang masih pakai tangkal-tangkalan, yang masih merujuk kepada dukun-dukun, pawang-pawang, bomoh-bomoh yang membawa kepada kesyirikan. Kalau ditanya orang-orang yang demonstrasi itu, akidahnya, apakah sudah selamat akidahnya? Minta maaf, ini satu kenyataan. Rata-rata kalau ditanya kepada mereka di mana Allah, contohnya mereka mengatakan Allah ada di mana-mana. Sedangkan Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Lalikai, Ibn Taimiyah, siapa lagi? Ibn Qayyim Al-Jauzi, Ibn Baz, Al-Albani, dan ramai ulama-ulama salaf mengatakan siapa yang mengatakan Allah ada di mana-mana, dia sudah menyembah segala-galanya. Ini satu perbuatan yang boleh membawa pada kesyirikan. Jadi dakwah yang pertama sekali adalah mengajak manusia kepada akidah. Kalau manusia mati, kalau akidahnya masih bergelumang dengan kesyirikan, walaupun punya daulah yang hebat, tetapi ini semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi silap kalau kita mengatakan bahawa perjuangan para nabi dan rasul mengutamakan daulah, tetapi daulah juga penting. Tapi kalau itu keutamaannya, itu dakwanya sudah makhluk, terbalik. Wallahu a'lam. Teruskan. Ustaz, ada lagi satu soalan di sini. Iya. Berkenaan demonstrasi kan? Iya. Mereka beralasan bahawa demonstrasi, kami mengadakan demonstrasi atau perhimpunan adalah secara aman untuk menghantar memorandum tertentu dan untuk mendesak, menunjukkan menunjukkan bahawa kami daripada golongan yang ramai untuk meminta perubahan daripada pihak pemerintah. Kami rakyat menunjukkan kami ramai, kami mahukan perubahan. Dan di situ kami berdemonstrasi secara aman, tetapi polis yang menyebabkan kami merusuh atau menjadikan demonstrasi itu tidak aman dan diganggu-gugat. Jadi apakah wajar polis melakukan perkara-perkara yang tidak sewajarnya terhadap kami atau mereka yang berdemonstrasi? Pertama, kalau saya tanya apa tujuan antum berdemonstrasi, jawapannya antum ingin kebenaran. Kalau ingin kebenaran, kebenaran apa yang antum ingin tegakkan? Kalau antum ingin mendekatkan dakwah, itu satu ibadah. Ibadah tauqifiyah dan dakwah juga tauqifiyah. Dakwah yang berupa ibadah, ibadah ada syaratnya. Syarat ibadah, kalau orang di Malaysia ini kebanyakannya bermazhab Syafi'i, tanyakan, antum sudah faham atau tidak kenyataan Imam Syafi'i, fatwa Imam Syafi'i bahawa ibadah itu dua syaratnya. Pertama, ikhlas. Kedua, ikut sunnah. Kalau ikut sunnah, tidak ada contoh daripada mana-mana pihak yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah yang menghidupkan dakwah cara demonstrasi. Dan di Malaysia ada undang-undang. Undang-undangnya antaranya tidak boleh demonstrasi kecuali ada kelulusan. Kebanyakan demonstrasi yang ada sekarang tidak ada kelulusan. Kalau tidak kelulusan, pihak polis ataupun pihak berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya. Apa tugasnya? Menghalang sesuatu yang melawan undang-undang ataupun bertentangan undang-undang. Jadi kalau pihak polis menjalankan tugasnya itu benar, yang melanggar undang-undang itu salah. Jadi antum berpihak kepada mana? Kalau berpihak kepada kebenaran, bermakna tugas polis itu benar. Antumlah yang mencetuskannya, bukan pihak polis. Kalau antum tidak berkumpul beramai-ramai, pihak polis tidak akan halang. Punca pihak polis halang kerana antum melanggar undang-undang. Kalau antum mengatakan bahawa pemerintah perlu ada undang-undang, inilah di antara pemerintah undang-undang yang dicipta oleh pemerintah, dan undang-undang seperti ini adalah undang-undang yang dibolehkan.
Kerana Ibn Taymiyah sendiri mengatakan bahawa undang-undang yang berkaitan seperti urusan keduniaan antaranya itu dibolehkan pemerintah merubahnya yang tidak ada di dalam Al-Quran dalam hadis. Seperti kita contohkan, undang-undang jalan raya tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tapi pemerintah boleh merubahnya. Begitu juga seterusnya, yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka pemerintah boleh mengambil alih dan menguruskannya, insya-Allah. Wallahu a'lam. So kita katakan orang-orang salaf dia beri kata-kata lah kepada pimpinan. Insya-Allah. Bagaimanakah dengan ketua polis negara, Ustaz? Adakah dia punya ketaatan itu sama dengan Perdana Menteri? Semua yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menjaga keamanan seperti tentera, seperti polis, sama ada orang yang jadi tentera ataupun orang yang jadi polis, dan rakyat awam wajib mematuhinya. Siapa yang tidak mematuhinya sama seperti menentang pemerintah, dan Al-Quran saya bacakan tadi, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Jadi siapa yang menentang pihak polis, apabila pihak polis diberi amanah untuk melaksanakan undang-undang yang ada ataupun tugas yang ada, amanah yang ada, maka pihak polis benar dan orang yang menentang itu salah. Dan salaf tidak mengajarkan kita menentang pemerintah ataupun siapa saja yang diwakilkan oleh pemerintah untuk menjaga ketenteraman ataupun kemaslahatan rakyat. Itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Okey, Ustaz, apabila berlaku demonstrasi, polis-polis yang menjaga ni, dia dah mula jaga sebelum waktu zuhur lagi. Bagaimana mereka ni nak semayang? Macam mana mereka ni nak semayang? Dan pada waktu tu mereka tidak boleh meninggalkan tugas. Jadi mereka menjaga kat tepi-tepi jalan, semualah. Bagaimana? Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita lihat sifat solat Nabi Muhammad SAW, kalau kita kembalikan kepada kitab-kitab yang sudah disusun oleh ulama fuqaha, amat smart, bersih sekali dan amat cantik. Kalau ditakdirkan dia dikeluarkan untuk bertugas pada waktu zuhur, dia boleh menjamakkan zuhur dengan asar. Terutama dalam masa-masa darurat, itu namanya rukhsah, kelonggaran. Kerana Rasulullah SAW pernah menjamakkan dua solat ini sedangkan dia tidak punya keuzuran. Sehingga sahabat bertanya, apakah solat sudah diubah ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW membiarkan. Apa maksudnya? Tidak hujan, tidak perang, tidak ada keadaan darurat, Rasulullah SAW menjamakkan dua waktu antara zuhur dengan asar ataupun dengan maghrib dengan isyak. Jadi apalagi pihak polis yang menghadapi masalah, mereka boleh menjamakkan. Begitu juga kita di dalam keadaan apapun, solat tidak boleh ditinggalkan. Sehingga kata Rasulullah SAW, kalau tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, baring dan sebagainya. Jadi kalau tidak boleh kalau boleh, pihak polis sentiasa berusaha untuk melaksanakan solat dalam keadaan apa sekalipun, insya-Allah. Macam mana cara dia? Kalau dalam darurat, Allah Subhanahu wa taala firman, yassiru fala tu'assiru, permudahkan jangan dipersulitkan. Dan Allah mengatakan la yukallifullah nafsan illa wus'aha. La yukallifullah, Allah tidak memberatkan sesuatu jiwa kecuali yang termampu. Kita diwajibkan melaksanakan solat dalam apa keadaan sekalipun. Kalau dia tidak mampu menghadap kiblat oleh kerana keadaan darurat, sedangkan dia sudah meninggalkan salat zuhur, dan pada masa itu mungkin kesuntukan waktu asar, dia boleh solat dalam keadaan apa sekalipun. Ada mengatakan bagaimana dan sebagainya, dia boleh bertayamum. Subhanallah, tak payah buka kasut, tak payah apa, kerana tayamum hanya menepuk di tempat yang ada debu, kemudian disapu di muka dan sapu di tangan, dan ya Allah, teruskan solat. Alangkah mudahnya bagi orang yang berilmu untuk solat. Maka pihak polis, patutnya ulama-ulama kita di Malaysia bertanggungjawab untuk mengajar mereka dalam keadaan darurat bagaimana mereka mendirikan solat. Ini tugas ulama yang ada. Tapi kalau ulama membiarkan diri, itu bukan salah polis. Kalau polis bermasalah untuk mendirikan solat ataupun tidak tahu mendirikan solat dalam keadaan seperti itu. Jadi saya harap ulama-ulama di Malaysia terutamanya kena turun tangan. Dia kena selesaikan masalah ni. Wallahu a'lam. Iya. Terdapat sebahagian pihak yang menganggap perbuatan demonstrasi ataupun unjuk perasaan dan mengundi di dalam pilihan raya sebagai satu perbuatan jihad memperjuangkan Islam. Jadi apa pendapat Ustaz terhadap mereka yang berpendapat seperti itu? Orang-orang yang berfatwa atas nama agama diwajibkan membawa hujah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakanlah ya Muhammad, berilah hujah kamu jika kamu benar. Demonstrasi, demokrasi ataupun dikatakan lagi election ataupun pilihan raya,
itu adalah kaedah-kaedah yang baru. Saya katakan kepada antum tentang demokrasi dan demonstrasi, dan juga sekarang tentang pilihan raya ataupun election. Demonstrasi haram, demokrasi juga haram. Tetapi oleh kerana kita terpaksa berdemokrasi, bukan demonstrasi, Islam ada satu kaedah yang dinamakan kaedah rukhsah. Bukankah setiap negara dikatakan negara termasuk negara Islam, sistem politiknya yang paling banyak diamalkan oleh mereka atau dipegang oleh mereka adalah sistem politik demokrasi, ataupun dikatakan sekarang suara ramai. Dikatakan suara ramai. Bila demokrasi, saya katakan dia tidak boleh berpisah dengan kapitalis ataupun kapitalisme ataupun sistem riba. Oleh kerana semua negara Islam pemerintahannya sudah kembali kepada sistem demokrasi, dan politiknya sistem demokrasi, dan ekonominya sistem kapitalis. Kapitalis tidak boleh dipisahkan dengan riba. Dan riba ini terpaksa diamalkan oleh semua umat Islam. Bila terpaksa, kami tidak mengatakan bahawa ini berdosa. Bila terpaksa kami tidak katakan itu berdosa. Cuma menghalalkan baru berdosa. Kita di Malaysia terpaksa menggunakan sistem demokrasi. Kita di Malaysia terpaksa menggunakan sistem kapitalis, yang mana kita terpaksa menggunakan sistem riba. Bila sistem riba ini kita terpaksa, kita katakan ini rukhsah. Famanitura ghairu baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi. Apabila kamu terpaksa, jadi tidak ada jalan lain, maka apa yang kamu lalui ini tidak ada dosa. Kami contohkan, kalau antum yang depan anda ni terpaksa makan babi kerana kebuluran, kalau tidak makan mati, itu namanya rukhsah. Begitu juga kita dalam keadaan di Malaysia ini kita terpaksa menghadapi politik dengan politik, demokrasi, ekonomi dengan ekonomi riba, maka kita tidak pernah halalkan. Kita terpaksa menghalalkan, tidak boleh. Apabila kita menghalalkan, itu dikatakan boleh membawa pada kekufuran. Saya tidak yakin pemerintah kita ni menghalalkan riba kerana mereka tahu. Tetapi oleh kerana terpaksa, tidak ada satu negara yang tidak menggunakan sistem riba, kita katakan itu terpaksa. Kita terpaksa. Begitu juga tuan-tuan, sahabat-sahabat yang ada depan, yang bertanya ni, depan saya ni, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadah ini adalah taat. Sesuatu yang menentang syariat itu bukan ketaatan, itu adalah dosa. Wallahu a'lam. Okey, Ustaz. Macam yang seperti yang Ustaz katakan tadi kan, kita terpaksa menghadapi sistem politik demokrasi oleh pemerintah. Jadi dalam situasi, dalam keadaan negara kita sekarang ni, pihak manakah, pihak pemerintah yang macam manakah yang patut kita pilih sebagai pemimpin kita, ataupun siapakah yang patut kita undi? Yang undi yang sudah dipilih dengan cerasah. Yang diundi adalah yang sudah dipercayai oleh umat, oleh rakyat. Yang dipercayai oleh rakyat sekarang adalah, yang kita lihat, kepimpinan adalah yang dipimpin oleh Pak Lah. Kalau partinya adalah parti UMNO, maka itu yang diberi mandat kepercayaan oleh rakyat. Maka kita katakan bahawa yang dipilih dengan sah, kemudian dipercayai oleh rakyat, itulah yang berhak. Kerana itulah sistem demokrasi yang sebenar. Kerana sistem demokrasi adalah suara ramai, yang dipercayai oleh ramai. Yang dipercayai oleh ramai, setiap tahun kalau kita lihat ada pilihan raya adalah UMNO ataupun parti yang dipimpin oleh Pak Lah sekarang. Tuan-tuan, saya katakan kepada tuan-tuan, saya bukan mengampu memimpin. Saya mempertahankan kebenaran. Saya tidak diupah ataupun tidak diperintah, tidak disuruh oleh mana-mana pihak untuk bercakap seperti ini. Apabila saya dipanggil oleh sahabat-sahabat untuk berkatakan seperti ini dan ditanyakan, saya menjawab mengikut apa yang dikehendaki oleh syariat Islamiah. Yang lain saya tidak mahu masuk campur. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada soalan yang lain. Ini soalan daripada internet kan? Ya. Soalan dari internet. Jadi baru-baru ni berlaku satu demonstrasi berdarah kan, di Terengganu. Jadi soalannya, adakah orang yang mati kan? Kalau sekiranya matilah, adakah orang yang mati semasa demonstrasi mati syahid? Bagaimana pula orang yang menjaga keamanan belakang? Ada polis ke, tentera ke, atau apa sahaja yang mati pula semasa demonstrasi, adakah dia pula mati syahid? Kita kembalikan kepada asal. Demonstrasi diambil daripada Yahudi. Demonstrasi saya katakan diambil daripada Yahudi kerana demonstrasi yang diwujudkan
teorinya daripada Khawarij. Khawarij adalah kelahiran Yahudi. Ana nak tanya kepada antum yang bertanya semua ni, siapa tu Khawarij? Khawarij adalah golongan yang menentang pemerintah. Bukankah hadis saya bacakan tadi, kanu banu Israel tasusuhum anbiya'uhum, dahulu orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel yang jadi pemimpin mereka adalah nabi-nabi mereka. Nabi jadi pemimpin, tapi oleh kerana mereka menentang pemimpin, maka mereka dikatakan Khawarij. Sekarang yang memimpin orang Islam, bukan Nabi. Nabi tak diutus lagi. Yang dikatakan imam ataupun pemimpin, penguasa. Jadi siapa yang menentang penguasa, terutama penguasa Islam, itu tasyabbuh dengan Yahudi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, jadilah kaum tersebut. Jadi orang yang menyerupai Yahudi, Yahudilah. Jadi demonstrasi adalah ciptaan Yahudi, Abdullah bin Sabah, yang dihidupkan melalui kaum-kaum Khawarij yang dicipta di dalam pemerintahan Uthman, dan dia berlanjutan sampai pemerintahan Ali radhiyallahu an. Dan kaum Khawarij inilah yang menjadikan Uthman terbunuh, dan begitu juga Ali. Jadi mereka adalah kaum Khawarij. Jadi kaum-kaum Khawarij lah, kalau kita baca, yang lebih mengedepankan cara-cara demonstrasi untuk menjatuhkan sesuatu pemerintah. Tuan-tuan cuba lihat di Iran, bagaimana pemerintahan Iran Shah dijatuhkan dengan demonstrasi. Dan saya takuti ini berlaku di negeri kita, terutama kita mesti faham ya, Syiah sudah berluasa di negeri kita. Saya lihat di Malaysia Syiah sudah berkembang, dan Syiah punya markas-markas sendiri. Dan Syiah ini sangat suka berdemonstrasi. Kerana Syiah, sebagaimana anak pernah jelaskan di dalam kuliah-kuliah anak ataupun di ceramah-ceramah anak, Syiah itu adalah kelahiran juga Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah, sebagaimana ulama-ulama Syiah mengatakan, diwujud. Ini bukan satu yang direka-reka. Jadi Abdullah bin Sabah lah yang mewujudkan Syiah, dan kita baca dalam sejarah Syiah tujuannya adalah untuk membunuh umat Islam. Ini dikatakan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab Al-Milal wan Nihal, Syahrastani menjelaskan bahawa Syiah diwujudkan oleh Yahudi untuk menghancurkan Yahudi dari dalam, yakni melalui akidahnya ataupun ideologinya. Jadi ideologi Syiah sudah berkembang. Di antaranya Syiah kegemarannya adalah mengadakan demonstrasi. Saya takuti demonstrasi yang ada di negeri kita ikut cara Syiah. Dan Syiah telah membuktikan bahawa dengan demonstrasi boleh menjatuhkan pemerintah. Syekh sayangi pemerintah yang ada. Apakah kita boleh jamin pemerintah yang akan datang menggantikan yang ada lebih baik daripada yang ada? Dalam Islam, yang ada bukan, tapi diperbaiki. Cuba lihat Ibn Taymiyah rahimahullah, apabila ditangkap oleh pemerintah, sedangkan Ibn Taymiyah adalah orang yang sudah menyelamatkan pemerintah dari kepungan Tartar. Apabila dipenjarakan, maka anak muridnya Ibn Qayyim masuk ke penjara. Dijelaskan bahawa tujuan umat yang di luar ini bukan mudaharat, ini bukan demonstrasi, tetapi minta supaya Ibn Taymiyah dikeluarkan, dan dia ingin meminta izin sendiri oleh mereka, meminta izin kepada Ibn Taymiyah, boleh tak kami jatuhkan pemerintah? Apa kata Ibn Taymiyah? Pemerintah yang zalim lebih baik daripada orang Islam tak punya pemerintah. Musuh sedang menunggu. Apa kata Ibn Taymiyah? Pemerintah yang zalim lebih baik daripada tidak punya pemerintah. Bermakna kalau dijatuhkan pemerintah ini, apakah pemerintah yang menjadi ganti lebih baik? Maka disuruh kita membetulkan yang ada. Makanya saya katakan ya, ulama dan hukama seperti wang siling. Kalau dicampak, dua-dua tercampak. Kalau jatuh, dua-dua jatuh. Makanya ulama bukan disuruh menjatuhkan pemimpin kerana Ibn Taymiyah melarang menjatuhkannya, tapi ulama disuruh membantu pemimpin. Jadi ulama-ulama yang ada patut membantu pemimpin, nasihati pemimpin yang ada. Dan menasihati pemimpin bukan di khayal ramai, bukan di forum-forum umum. Tidak boleh sama sekali. Iya, teruskan. Okey, Ustaz. Apa ni, sabda Nabi yang Ustaz baca tadi, saya kenal dengan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka termasuk kaum tersebut. Setengah-setengah masyarakat Islam. Dan saat ini apabila menggunakan ayat ini, ayat ini tidak tepat pada demonstrasi. Malah kalau kita mengatakan kepada orang yang membuat demonstrasi ini cara orang kafir, maka kita mengkafirkan pula orang kita. Apa pandangan Ustaz dalam perkara ini? Orang-orang salaf bukan jamaah takfiriyah.
orang-orang salaf bukan mengkafirkan sembarangan. Orang-orang salaf menghukum perbuatannya, bukan individunya. Berjaga-jagalah. Mengkafirkan orang yang belum layak dikafirkan, maka kafiran itu akan terpantul kepada penduduk. Kebetulan di depan saya ini ada satu kertas kerja yang di dalamnya termuat hadis tersebut. Saya ambil maksud hadisnya. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Lihat sambungan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Aku diutus dengan pedang di ketiga hampirnya hari kiamat. Yang Rasulullah SAW diutus sudah hampir hari kiamat. Sehinggalah hanya Allah lah yang disembah. Cuba lihat. Diutus pertama sekali supaya Allah disembah. Jadi akidah. Tidak ada sekutu baginya. Dikuatkan lagi, tidak ada sekutu baginya. Setelah disembah, tidak ada sekutu baginya. Dan Allah menjadikan rezeki di bawah naungan tombak, yakni jihad. Dijadikan keredaan dan kekerdilan. Dijadikan kerendahan dan kekerdilan atas orang yang menentang pemerintah. Hadis ini adalah hadis yang sahih, tidak ngerikan antum. Hadis ini mengatakan dijadikan kerendahan, kehinaan dan kekerdilan di atas orang yang menentang pemerintah. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Bukankah setelah mengatakan siapa yang menentang pemerintah itu hina, siapa yang menentang pemerintah itu kerdil? Kerana yang menentang pemerintah itu Yahudi, sifat Yahudi. Saya katakan tadi, Yahudi pemimpinnya adalah nabi-nabi mereka. Nabi mereka dibunuh. Bila menentang pemerintah, itu Khawarij. Jadi Khawarij itu adalah ciptaan Yahudi. Itu sebab saya katakan, bila Abdullah bin Sabah mencipta Khawarij dalam zaman pemerintahan Uthman, lanjutannya terus sampai zaman Ali radhiyallahu anhu, kerana pihak Khawarij ini yang dicipta oleh Abdullah bin Sabah, Uthman terbunuh. Kerana pihak Khawarij ini yang dicipta oleh Abdullah bin Sabah, Ali terbunuh. Dan Islam sampai sekarang huru-hara kerana ada pihak yang dikatakan Khawarij. Khawarij ini sebagaimana Nabi SAW mengatakan kilabun nar. Malah di dalam hadis yang lain, fa in laqitumuhum faqtuluhum. Apabila kamu melihat Khawarij, bertemu dengan Khawarij, kamu bunuh mereka. Kerana Khawarij lebih bahaya daripada orang munafik. Khawarij lebih bahaya daripada orang munafik. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh kita Al-Albani rahimahullah. Begitu juga bin Bas mengatakan seperti itu. Dan A'imah Salah mengatakan bahawa Khawarij lebih buruk daripada munafik. Sebab orang Khawarij ini membuat satu hizbi parti pertama sekali untuk menghancurkan umat Islam. Dan Nabi mengatakan bahawa orang-orang Khawarij ini dia tidak akan membunuh orang kafir, tetapi akan dibunuh orang Islam. Contohnya orang Yahudi membunuh pemimpinnya. Jadi man tashabbaha biqaumin ini berkaitan dengan orang-orang yang menentang pemerintah. Sebab kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih ini, kehinaan, kekerdilan bagi siapa yang menentang pemerintah. Dan disambung, siapa menyerupai satu kaum, jadilah kaum itu. Kaum yang dimaksudkan di sini adalah kaum Yahudi, terutamanya. Kemudian umum. Teruskan insyaAllah. Iya. Ini mereka ni, para penduduk perasaan berdalih dengan dalih sejarah bahawasanya setelah Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, kaum muslimin serentak keluar. Umar pada satu barisan, sedang Hamzah di barisan lain. Maka mereka mengatakan ini dalil demokrasi. Dalil ini pada hakikatnya dihidupkan oleh seorang ikhwani yang bernama Abdul Rahman Abdul Khaliq. Tetapi bila ditegur oleh bin Bas rahimahullah, Abdul Rahman Abdul Khaliq sendiri mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang mungkar. Abdul Rahman Abdul Khaliq sendiri mengatakan, saya akan ketengahkan perkara ini supaya dipahami. Abdul Rahman Abdul Khaliq akhirnya mengatakan bahawa hadis ini hadis mungkar. Dan Albani juga meragui hadis ini. Albani sendiri setelah ditanyakan kepadanya tentang hadis ini, dia meragui hadis ini. Jadi hadis yang diragui tidak dibolehkan dijadikan hujah. Jadi Abdul Rahman Abdul Khaliq apabila menggunakan hadis Umar masuk Islam, kemudian Rasulullah SAW kononnya menyuruh buat dua barisan, satu barisan dipimpin oleh Umar dan satu barisan dipimpin oleh Hamzah, maka kata Abdul Rahman Abdul Khaliq itulah demonstrasi yang pertama di dalam Islam. Tetapi hadisnya adalah hadis yang mungkar. Yang mengatakan hadis mungkar dua orang, satu antaranya Utsaimin dan satu antaranya adalah bin Bas. Dan Al-Albani tidak menerima hadis ini kerana hadis ini masih dipertikaikan dan Al-Albani masih merasa ragu dengan hadis ini. Jadi hadis ini bukan hadis yang sahih. Jadi tidak boleh berhujah dengan hadis yang sahih, terutama hadis yang mungkar. Itu bukan demonstrasi. Kalau demonstrasi pun tidak boleh dijadikan hujah kerana itu bukan hujah yang sahih. Ia teruskan insya-Allah.
soalan dari internet. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi dan demokrasi bukan cara Islam, tetapi kita terpaksa mengundi. Kita terpaksa memilih satu parti yang akan perintah kita. Apa salahnya kalau kita terpaksa memilih parti Islam pula? Apa bukti parti Islam? Sekarang tidak ada parti Islam. Cuma parti dinamakan Islam. Kalau dikembalikan kepada parti Islam, contoh parti Islam adalah parti yang dikatakan Hizbullah. Tapi bukan Hizbullah yang ada di Lubnan, bukan. Itu Hizbullah kelahiran Khomeini. Baca sejarah. Itu Hizbullah, Hizbul Syaitan. Yang kita maksudkan Hizbullah adalah Hizbul yang mengikut sunnah. Lihat tuan-tuan. Kata Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiin min ba'di addu alaiha bin nawazij. Hendaklah kamu pegang dengan sunnatku dan sunnat khulafa ar-rashidin selepasku. Gigitlah dengan gigi geraham. Siapa khulafa ar-rashidin? Sepakat ulama mengatakan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kenapa Rasulullah SAW tidak mengatakan berpeganglah dengan sunat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? Tidak sebut namanya, tetapi disebut kepolitikannya. Kalau diistilahkan itu satu masalah politik, artinya kepimpinannya. Jadi kepimpinan politiknya atau siasahnya tidak disebut namanya. Okey. Kalau dijamin oleh Rasulullah SAW bahawa kesiasahan, kepolitikan Abu Bakar, Umar dan Ali sebagai sunnah, sehingga kita disuruh ikut sunnahnya, disebut khalifah, disebut kepimpinannya, kekhalifaannya. Bukankah khalifah itu pemimpin? Yang dipimpin adalah rakyat. Dia sebagai pemimpin negara. Kalau ikut dia sunnah, anak nak tanya, dalam pemerintahan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ada parti pembangkang? Ada parti pembangkang? Tidak ada. Kalau ada parti pembangkang pun parti Khawarij. Pembangkangnya di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali adalah Khawarij. Kalau sekarang ada pemimpin yang sah, diterima oleh rakyat, dipercayai oleh rakyat, membuat satu parti yang baru, Islam ke, parti sunnah ke, parti salaf ke, sedangkan pemimpin sudah ada, yang seperti itulah dia dikatakan Khawarij. Kalau dikembalikan kepada siasat Islamiah. Kerana siasat Islamiah tidak ada yang dikatakan pembangkang. Kalau nak jadi pembangkang, biar orang kafir. Orang Islam, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Quran menyuruh kita i'tisam. I'tisam pertama sekali dengan pemerintah, sebab atiullaha wa atiur rasulah, jangan lupa wa ulil amri minkum. Kalau kamu faham ayat ini, kena bersatu dengan pemimpin yang ada. Kena bersatu dengan pemimpin yang ada. Minta maaf tuan-tuan, saya bukan mengampu UMNO, saya masih Singaporean. UMNO pun tak kasih saya warga negara. UMNO pun tak pernah kasih saya walaupun sesin. Saya pun kalau ikutkan UMNO tak kasih duduk kat Malaysia ni. Saya katakan terus terang, membodek apa dengan UMNO? Tetapi saya katakan yang benar, kullul haq wala kana mur. Katakan benar walaupun pahit untuk ditelan. Dan saya juga dengan parti PAS, dapat apa dengan parti PAS? Keadilan saya dapat apa? Saya tak dapat apa. Tapi saya ingin keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dan saya ingin mentarbiah ummah ini kembalilah kepada yang benar, yakni Quran dan hadis. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhanmu, kamu jangan ragu. Jadi Allah suruh kita bersatu di bawah kepimpinan. Ingat tuan-tuan, kalau kita mengkhianati pemimpin, sama seperti kita melobangi satu naungan. Dan bila kita melobangi satu naungan, kata Rasulullah SAW, mustahil untuk kita menampal. Jadi jangan dilubangi. Ulama yang ada perlu bekerjasama dengan pemimpin supaya pemimpin kita jadi lebih baik. Jadinya zalim pemimpin sebagaimana dijelaskan oleh a'immah kita kerana rakyat. Kalau rakyat jahat, pemimpin akan jadi jahat. Kalau rakyat baik, pemimpin akan jadi baik. Jadi jadilah orang yang baik supaya pemimpin kita jadi orang yang baik. Dosanya pemimpin adalah kerana rakyat. Itu sebenarnya. Ada soalan yang lain, teruskan. Ustaz, kalau kita tinjau daripada situasi zaman para salafus soleh, InsyaAllah. daripada yang seperti Ustaz sebutkan zaman Umar, Uthman, Ali, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya. Di mana timbulnya golongan Khawarij. Adakah kita boleh menyamakan pemerintahan pada zaman itu dengan pemerintahan pada zaman sekarang? Tidak sama. Pemerintahan pada zaman sekarang melakukan banyak kezaliman, rasuah dan yang seperti yang banyak pihak dakwakan, tidak berhukum dengan hukum Allah, menidakkan pembentukan hudud dan hukum-hukum Islam yang lain.
apakah kita tidak boleh menjatuhkan mereka ataupun mendesak ataupun menyalahkan tindakan-tindakan mereka yang mereka lakukan terhadap rakyat sekalian? Wahai sahabat sekalian yang bertanya ni semua, ingat tak kita kembali kepada Al-Quran? Kalau ingin kembali kepada Al-Quran, ingin kembali kepada hadis, yang Rasulullah SAW mengatakan, aku tinggalkan kamu dua perkara. Taraktu fikum amraini, ma in tamassaktum bihima falan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Selagi kamu pegang kepada keduanya, kamu tidak akan disesatkan buat selama-lamanya. Okey, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di akhir zaman diumpamakan pemerintahan Islam ini ataupun orang Islam ini diumpamakan seperti satu tali, seutas tali. Dia akan putus satu urat. Yang terakhir sekali tinggal solat. Yang terakhir tinggal solat. Artinya, selagi pemimpin kita solat, zalim macam mana pun, sebagaimana anda katakan tadi, kata Rasulullah SAW, walaupun pemimpin kamu mengambil uang kamu, memukul punggung kamu tetap taat kepadanya. Ini kan hadis. Begitu juga Rasulullah SAW tidak pernah menghukum, ataupun Rasulullah SAW pernah ingin memerangi satu daerah di waktu subuh. Lihat dalam hadis Muslim, apabila dilihat atau didengar azan subuh, maka kata Rasulullah SAW, ayo kita patah balik, kerana negara itu dianggap sebagai negara Islam atau pemimpinnya dianggap pemimpin Islam. Maka imam-imam salaf kita mengatakan, ciri-ciri akhir zaman pemimpin kita nampak solatnya saja. Contohnya, semua negara Islam tidak ada yang berhukum dengan hukum Allah 100%. Saya 10 tahun di Saudi, alhamdulillah, Allah beri nikmat yang besar ni, duduk di tanah haram. Pemerintahan Mekah adalah Saudi. Apakah Saudi berhukum dengan Allah 100%? Tidak. Politiknya masih monarki, ekonominya masih riba. Kriminal, iya. Di segi jenayah, ya, itu pun saya tidak tahu apakah 100%. Curi potong tangan, membunuh kisah, kena bunuh juga, dan seterusnya. Islam bukan itu saja. Islam syumuliyah dalam segi politik, dari segi ekonomi, segi sosial. Kalau kita lihat sosialnya di Saudi, saya bukan menghinanya, tetapi ini sebagai satu contoh. Iran, dia mengatakan bahawa dia republik Islam. Islam bukan republik, Islam daulah. Baca apa itu republik? Apa definisi republik? Pakistan, ya sangat, tapi sampai sekarang tidak ada satu negara saat ini yang berhukum dengan hukum Allah. Ini apa dikatakan oleh Rasulullah SAW benar. Akhir zaman tinggal solat. Walaupun tinggal solat, kita wajib taat kepada pemimpin. Berani anda katakan Pak Allah tidak solat? Berani anda katakan Najib tidak solat? Kalau anda katakan Najib tidak solat, anda suruh dia solat, bukan kafirkan dia. Jadi akhir zaman pemerintahan Islam hanya dilihat solatnya. Begitu juga solat masih dipertahankan. Di Malaysia ini tidak ada tempat yang tak ada musalla ataupun surau. Di airport ada surau. Shopping center ada surau. Masjid lawangannya subhanallah. Azan masih terus-terusan, sampai azan bid'ah pun masih ada. Contohnya, nak masuk kubur azan, nak pergi haji azan tak? Sampai azan macam tu pun ada di Malaysia. Apalagi azan daripada radio dan azan daripada masjid. Itu azan. Itu syiar Islam. Jadi kita katakan bahawa sayangi negeri antum ni di Malaysia ni. Kalau antum menjamin jatuhnya UMNO, antum lebih baik, mana dalilnya? Tidak boleh sama sekali. Hatta kita lihat apa yang difatwakan oleh Muhammad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu dia apa? Dimasukkan penjara. Berhimpun orang di luar penjara. Itu bukan demonstrasi. Orang yang berhimpun, Muzanni mengatakan di bawah apa? Di bawah pensil dan kertas. Dia nak dengar daripada Imam Ahmad apakah Quran itu makhluk ataupun kalamullah. Apabila Imam Ahmad ditangkap, orang berhimpun bukan nak jatuhkan pemerintah. Kerana di dalam sejarah mengatakan pada masa itu orang semua sudah kafir, tinggal Imam Ahmad yang Islam. Kenapa? Imam Ahmad mengatakan Quran itu kalamullah. Maka orang ingin jaga fatwa ni, maka mereka berhimpun meminta kepada Imam Ahmad nak dengar sendiri tulisannya. Tapi pada masa
itu khalifah takut, maka Imam Ahmad dikeluarkan. Dan Imam Ahmad dikeluarkan apabila meninggal didapati badannya ada bekas-bekas penyiksaan. Tapi pada masa itu kalau Imam Ahmad mengatakan yang penting bukan Quran kalamullah, bukan akidah, yang penting jatuhkan pemerintah, berjaya dia nak jatuhkan. Tapi Imam Ahmad tidak boleh menjatuhkan kerana ada suara mengatakan jom kita jatuhkan pemerintah. Kata Imam tidak diizinkan oleh Imam Ahmad. Baca sejarah ni, kita jangan buta sejarah. Dua imam yang dikatakan imam yang hebat, pertama Imam Ahmad bin Hanbal, yang kedua Imam Ibn Taymiyah, apabila diminta oleh orang yang berkumpul di luar penjara untuk menjatuhkan pemerintah, itu dilarang oleh mereka. Siapa kita daripada Imam Ahmad? Siapa kita dengan Imam Ibn Taymiyah, langit dan bumi Syekh? Begitu juga bila fatwa-fatwa daripada kerajaan Saudi yang difatwakan oleh ulama-ulamanya, dia mengatakan ulama Saudi mengampu kerajaan. Memang disuruh bersama kerajaan, cuma antum katakan istilah mengampu, kami tidak mengampu. Subhanallah, ini yang perlu diberitahu kepada umat di Malaysia ini. Saya menggunakan bahasa paling mudah apabila kamu mengemukakan soalan. Kalau ini masih menggunakan bahasa, dirasakan menggunakan bahasa yang susah, soal semula supaya faham. InsyaAllah, teruskan soalan, teruskan insyaAllah. Ustaz, jadi bagaimanakah sebenarnya kaedah yang sepatutnya kita gunakan untuk mendidik masyarakat, menasihati masyarakat, menyampaikan benda yang benar kepada masyarakat, dan seterusnya meminta pemerintah untuk berubah menjalankan kebaikan? Pertama sekali dengan ilmu. Sayang orang yang bangun di zaman sekarang buat demonstrasi besar-besaran, panggil seorang-seorang, cuba periksa akidahnya. Saya bukan menghina. Kalau ditanya seorang-seorang di mana Allah, jawapannya masih fail. Kalau ditanya apakah Quran itu kalamullah atau makhluk, masih fail. Mereka berdemonstrasi tidak dibina dengan ilmu. Ingat, setiap ibadah yang tidak dibina dengan ilmu, berkali-kali anda katakan bahawa ibadah itu fail. Jadi pemerintah perlu mendidik dengan ilmu. Tapi sayang, ilmu hanya ilmu-ilmu keduniaan lebih ditekankan. Dan ilmu-ilmu akhirat pula diberikan kepada yang tidak layak memegangnya. Minta maaf, saya bukan menghina ulama-ulama di Malaysia ini. Tuan-tuan, akhir zaman ni ada 5 jenis manusia yang menguasai sama ada jabatan-jabatan, yang di jabatan agama, majlis-majlis ataupun majlis agama, departmen-departmen ataupun departmen agama, pusat-pusat pengajian, badan-badan agama. Rasulullah SAW mengatakan satakunu fi akhir zaman, akan berlaku di akhir zaman 5 perkara yang akan muncul. Luka' bin Luka'. Pernah dengar Luka' bin Luka'? Hannat wa Hannat. Pernah dengar Hannat wa Hannat? Asagir. Pernah dengar Asagir? Ruwaibidah. Pernah dengar Ruwaibidah? Disimpulkan dengan istilah Dajjaluna Kadzabuna. Dajjal-dajjal yang pembohong. Luka' bin Luka' adalah orang bodoh bin orang bodoh yang menguruskan agama tanpa ilmu, yang diistilahkan mungkin sekarang ustaz, mufti, qadhi, profesor, doktor, yang diberi title-title kerana aktiviti agamanya. Itu Luka' bin Luka'. Luka' bin Luka'. Yang kedua, Hannat. Hannat. Hannat wa Hannat. Hannat orang bodoh. Dan Hannat dijelaskan juga sebagai Khawarij. Orang bodoh dan Khawarij itu Hannat. Kalau saya diminta untuk menjelaskan 5 hadis ni, insya-Allah ke-5 hadisnya ada hadis yang sahih. Setelah itu Ruwaibidah. Ruwaibidah orang yang berbohong, orang yang diangkat sebagai ahli agama tapi dia bodoh, berbohong atas nama agama. Kemudian yang keempat Asagir. Asagir ahli bidah. Ini yang paling banyak, ahli bidah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud, min asyrati sa'a ayyul tamasal ilm indal asagir. Di antara tanda-tanda akan berlakunya kiamat, diambil ilmu ini daripada asagir. Asagir, kata Ibn Mubarak, ahli bidah. Abul Walid mengatakan ahli bidah la ilma indu.
Kata Abu Walid, ahli bidah yang tak ada ilmu di sisinya. Ini semua adalah orang-orang yang muncul di akhir zaman. Ditakuti, inilah orang-orang yang memegang tampuk pengurusan agama di negeri kita. Sehingga bid'ah-bid'ah yang muncul ini bukan dihapuskan, dibantu untuk diteruskan. Demonstrasi adalah bid'ah. Patut ulama kita sudah mengeluarkan fatwa bahawa demonstrasi haram kerana dia tasyabbuh dengan Yahudi. Kena baca ni. Syekh, pihak polis di kita ketakutan. Bukan dia saja, isteri-isterinya, anak-anaknya takut bila demonstrasi. Apa berlaku kepada bapak aku? Tak boleh tidur dia. Besok nak ambil SPM. Anak-anaknya sebab nak ambil SPM. Terganggu dia pelajarannya atau konsentrasinya sebab bapaknya sedang menghadapi benda-benda yang boleh membahayakan kepada pihak polis. Jadi ini tidak boleh sama sekali. Ya, teruskan soalan anda tadi. Okey Ustaz, dalam kita terpaksa join menyertai dalam sistem demokrasi ni, apakah kita dibolehkan memilih orang kafir sebagai pemimpin kita dalam sistem pemerintahan untuk dijadikan pemimpin dalam sistem kita ni? Sampai hari kiamat orang kafir tidak boleh diangkat sebagai pemimpin kecuali negeri itu negeri kafir. Negeri Malaysia adalah negeri Islam. Negeri Malaysia ini negara-negara Islam. Negara Islam sebagaimana katakan dari hadis Muslim tadi, fatwa Aimatus Salaf, apabila pemimpin kita masih solat, laungan solat, yakni sembahyang, dikatakan azan, masih ada. Negara Islam tak? Seterusnya majoritinya adalah majoriti Islam. Dan pemimpin kita adalah pemimpin Islam. Pemimpin Islam di Malaysia kalau melantik pemimpin kafir untuk mengurus orang kafir, bermakna dia di bawah pemimpin Islam. Misalnya di Pulau Pinang. Boleh saya sentuh? Di Pulau Pinang, majoriti Pulau Pinang adalah orang Cina. Yang boleh mengurus orang Cina adalah orang Cina. Tak secara langsung, UMNO ini ikut cara Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bila menguasai Mesir, Mesir bukan orang Arab, Mesir orang Kipti. Baca Al-Faruq yang ditulis antaranya oleh Aqad, seorang ulama ikhwan daripada Mesir. Bila Mesir dikuasai oleh Umar bin Khattab, semua pemimpin-pemimpinnya tidak dilucutkan. Semua pemimpin-pemimpinnya yang mana Mesir pada masa itu dinamakan Qibti, bukan Arabi, Qibti. Sehingga ada seorang yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW, Mariatul Qibtiyah. Jadi Qibti bukan Islam, bahasanya bukan bahasa Arab. Tetapi apabila Umar berkuasa di Mesir, dia tidak boleh mengatur orang Mesir kecuali orang Mesir. Maka orang-orang ini tidak dijatuhkan. Tetapi oleh kerana melihat Islam itu bagus di semua aspek, maka mereka masuk Islam. Kalau Umar kata orang jatuhkan semua, dia akan kalah. Maka dikekalkan. Kerana tidak boleh mengurus kecuali orang Kipti. Begitu juga di Malaysia. Kalau kawasan itu yang layak mengurusnya adalah orang-orang yang bukan Islam, teruskan, tak ada masalah. Tapi masih di bawah kepimpinan orang-orang Islam. Tidak jadi masalah. Bermakna kalau di tempat saya orang Cina, wakil rakyatnya, tetapi masih di bawah kepimpinan Pak La, bermakna kita mengundi dia bukan mengundi Cina, tapi mengundi, ini bukan perkauman, misalnya. Ya, ini bukan perkauman. Kita tidak ada perkauman, kita tidak boleh perkauman, insya-Allah. Jadi kita memimpin ataupun kita mengundi. Siapa nama tadi? Pemimpin Cina, kerana di atasnya orang Islam, maka kita katakan bahawa kita tetap memilih orang Islam. Sebagaimana orang Islam yang ada di Mesir patuh dengan pemimpin yang dilantik oleh Umar ataupun tidak dijatuhkan oleh Umar, sama juga dia seperti mentaati Umar. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Wanita tu dibenarkan untuk menyertai jihad pada, kalau kita ikut sila-sila Nabi, adakah wanita tu dibenarkan untuk menyertai jihad? Dan dalam konteks yang lain, adakah wanita tu apakah hukum senar wanita bila turun ke kancah ataupun ke medan demonstrasi seperti yang berlaku baru-baru ini? Saya lihat ada sekumpulan wanita yang turut serta dalam perhimpunan demonstrasi yang diadakan. Syekh kita Al-Albani bila ditanya oleh penanya, bila dijelaskan bahawa ada perempuan yang turun demonstrasi, dia heran. Ada perempuan katanya. Kita mesti ingat, di dalam hukum fiqh, al-ikhtilatu haram. Pencampuran, pergaulan bebas antara laki dengan perempuan itu haram. Perempuan suaranya aurah.
Perempuan suaranya aurah. Bila demonstrasi, mereka pekik. Perempuan adalah dihormati, disayangi. Bila turun dalam demonstrasi, perempuan hilang keperempuanannya. Maka ini tidak dibolehkan. Kita bukan mengongkong wanita. Islam tidak mengongkong wanita. Yang mengongkong wanita sebelumnya adalah selain daripada Islam. Maka Islam datang membebaskannya. Tetapi kebebasan yang diberikan oleh Islam kepada perempuan ada batasnya. Demonstrasi yang dilakukan oleh perempuan, cuba lihat. Bila disembuh dengan air, mungkin terbuka telkongnya. Bila lari ketakutan polis, subhanallah. Ini semua adalah ciri-ciri yang bukan Islami. Ini adalah ciri-ciri Yahudi. Jadi antum kena faham masalah ni. Teruskan insya-Allah. Tidak boleh sama sekali. Okey, saya membaca sebuah buku. Tulisan Syekh Ali Hasan Al-Halabi, bertajuk buku terjemahan yang tajuk terjemahan dia keadaan jemaah-jemaah Islam. Dan di dalam buku tu beliau membawakan satu hadis daripada Bukhari menyatakan bahawa apabila tiada satu pemerintahan Islam, tiada sistem ataupun sistem khilafah di sini di mana-mana negara ataupun mana wilayah Islam, bahawa dan dalam keadaan yang sama seperti itu terdapat banyak jemaah-jemaah Islam atau kumpulan-kumpulan Islam yang menampilkan kumpulan-kumpulan mereka sebagai kumpulan yang menyuruh kepada Islam, kepada Islam. Dan di dalam hadis Bukhari tersebut menyatakan bahawa bila terjadi situasi macam itu, terdapat banyak jemaah Islam, maka hendaklah kau tinggalkan semua jemaah yang ada. Jadi macam mana sebenarnya situasi hadis ini? Jamaah di sini umum. Jamaah di sini bukan bermakna pemerintah. Jamaah di sini bukan bermakna pemerintah umum. Tapi sekarang di Malaysia, kita bukan memperkatakan jamaah yang tersebut, tapi kita memperkatakan tentang kepimpinan. Apakah jamaah-jamaah yang ada itu memimpin negara? Apakah jamaah-jamaah yang ada sekarang ini diberi kepimpinan? Tidak. Jamaah-jamaah yang ada sekarang perpecahan. Kalau ada pun seperti Parti PAS misalnya, itu masih dipertikaikan oleh ulama salaf. Kalau mereka mengatakan ini parti Islam, anda katakan parti Islam boleh ke membangkang pemerintah Islam. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW, idza bu'i'a lil khalifatain faqtulu akhara minhuma. Apabila terlantik dua pemimpin, maka kena bunuh salah satunya. Kalau antum melantik pemimpin yang ada sekarang, kemudian melantik pemimpin yang lagi satu itu kena bunuh kalau ikut Islam. Kalau dia mengatakan dia parti Islam, bermakna dia tidak boleh mewujudkan satu kepimpinan yang baru. Dia mesti menjaga pimpinan yang ada. Sebab kata Rasulullah SAW, idza bu'i'a, bila terlantik khalifatain, dua khalifah, salah satu kena bunuh. Yang bunuh apa? Yang bawah. Yang bawah sekarang tu yang kedua. Yang berkuasa sekarang siapa dia? Yang ada ni UMNO. Saya sekali lagi katakan, supaya pendengar dan penonton VCD ini faham, saya masih Singaporean. Saya masih Singaporean. Saya tak ada kepentingan apa-apa dengan UMNO. Saya tak ada kepentingan apa-apa dengan PAS. Saya tak ada kepentingan apa-apa dengan siapa pun di Malaysia. Tetapi saya ada kepentingan dengan masyarakat Islam, kerana innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu sehingga kamu mencintai saudara kamu dalam Islam sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Yang ada di Malaysia, masyarakat Islam ini adalah saudara saya. Yang membezakan adalah negara. Itu masalah lain. Tapi dari segi Islam, kami bersaudara dimanapun berada. Sayangnya saya sendiri kepada saudara kami, saudara saya ni di Malaysia, ini saya jelaskan. Jangan berpecah. Memang parti politik dikatakan demokrasi, ataupun parti yang ada sekarang di Malaysia perlukan parti pembangkang. Itu syaratnya. Biarlah jadi pembangkang orang kafir, bukan orang Islam. Orang Islam tidak boleh berpecah. Boleh orang Islam berpecah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini ayat Quran. Kalau betul parti Islam ni pegang kepada Quran, pegang ayat ni. Wa'tasimu bihablillah, bersatulah dengan habl Allah. Habl Allah dengan Quran. Quran suruh bersatu. Hablillah adalah hadis. Hadis melarang kita menentang pemimpin. Hadis melarang kita jadi khawarij. Sebab kata Rasulullah SAW, kalau kamu jumpa khawarij, bunuh. Rasulullah melarang kita jadi khawarij, kerana kata Rasulullah, khawarij itu kilabun nar. Disuruh kita jadi orang mukmin yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Yang di Rasulullah taat kepada pemimpin. Ratusan hadis. Saya menghasilkan 2 buku. Alhamdulillah. Satu, hukum mengkafirkan pemerintah Islam. Kami buat hujah di dalamnya. Kedua, sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap pemerintah. Ketiga, hukum demonstrasi.
Dan saya juga sudah menghasilkan buku Demokrasi Menurut Quran dan Sunnah. Ini semua kami ketengahkan supaya dipahami oleh masyarakat yang ada di Malaysia di antaranya. Jadi tidak ada parti pembangkang di dalam Islam. Kalau nak jadi pembangkang, biarlah orang kafir. Orang Islam, biarlah bersatu. InsyaAllah ini boleh dipahami. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat dan berkat kepada mereka yang kembali kepada Quran hadis. InsyaAllah. Teruskan sahabat. Okey Ustaz, dalam situasi tertentu saya dapati kumpulan-kumpulan demonstrasi seperti yang ada sekarang ni di Malaysia, ataupun kelompok-kelompok mereka lah, mereka seringkali melaungkan kalimah takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar dalam kadang-kadang tertentu mereka lah. Dan sehingga dalam kuliah-kuliah mereka, selepas kuliah mereka akan takbir dalam ceramah-ceramah mereka. Dan sehingga selepas solat, saya pernah solat di satu masjid di Gombak. Selepas solat, Assalamualaikum, begitu takbir, terkejut mereka buat macam tu. Jadi apa sebenarnya hukum melakukan kalimah takbir dalam keadaan yang macam itu, sehingga mereka bawa dalam lepas solat pun mereka takbir? Antum hendak jawapan yang ringkas ke panjang? Kalau boleh hurai sikit. Yang ringkas dan huraian. Yang ringkasnya bid'ah. Kalau uraikan, kembali kepada kaedah global tadi yang terdapat dalam tafsir Ibn Kathir. Antaranya, "Lau kana khairan lasabakuna ilaihi." Kalau perkara itu bagus, mereka sudah buat dulu. Kurangkah ahli-ahli pidato di kalangan sahabat? Umar ibn Khattab seorang pembidato. Rasulullah SAW seorang pembidato. Rasulullah kalau bercakap, mukanya merah, urat-uratnya naik. Pernah tak sahabat mengatakan takbir kerana semangat sangat? Tidak ada. Ini bid'ah yang baru. Yang ada dalam perang menghadapi musuh takbir ia. Antum menghadapi apa? Menghadapi polis. Itu bukan musuh antum, itu pengaman antum. Kalau rumah antum kena masuk pencuri, yang demonstrasi panggil siapa? Panggil polis. Kalau anak antum kena culik, panggil siapa? Panggil polis. Kalau apa-apa kejadian negeri kamu, panggil siapa? Panggil askar dan polis. Antum jangan nafikan kok polis. Sampai katanya anjing polis. Polis tu anjing. Dia tengok anjing polis, anjing polis katanya. Itu penghinaan, haram hukumnya. Orang Islam tidak boleh menghina antara satu dengan lain. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Jadi lawangan Allahu Akbar bila semangat, itu yang dibolehkan dalam perang. Tetapi dalam ceramah-ceramah itu mengganggu penceramah. Ana katakan kepada antum yang takbir-takbir ni, apa kurangnya kehebatan Rasulullah SAW memberi khutbah? Ingat di dalam hadis, mukanya merah, naik semua urat-uratnya, tegas, angkat suara. Tapi sahabat tunduk, seolah-olah kalau ada burung hinggap di kepalanya, burung tak akan terbang. Bukan tidur, tetapi konsentrasi. Tapi sekarang kalau ada seperti itu, tunduk, senyap tak bergerak, itu tidur. Tapi zaman Rasulullah SAW bukan tidur, tapi mereka beri penumpuan. Ada yang bertakbir? Sahabat-sahabat kebanyakannya pepidato saja. Kerana mereka memimpin perang. Pemimpin perang seperti Usamah, bukan Usamah bin Laden, dilantik sebagai pemimpin. Coba lihat pidatonya. Tapi tidak ada orang mengatakan Allahu Akbar, tidak ada sahabat mengatakan Allahu Akbar. Perbuatan seperti ini tinggalkan. Dah maaf. Rasulullah SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa mengamalkan satu amal yang bukan daripada perintah kami, maka amalan tersebut raddun. Al-Baghawi dalam tafsirnya mengatakan bid'un. Ali Hasan yang atas sebut nama kitabnya tadi, dalam kitabnya Usul Bidah, dia mengatakan raddun bid'un. Ingat, perbuatan bid'ah ahabba ila iblis minal ma'asiyah. Perbuatan bid'ah lebih digemari oleh iblis daripada maksiat. Jadi tinggalkan perbuatan yang bid'ah ni. Mungkin ada yang lain soal? Jadi kesimpulannya, golongan-golongan yang berpegang pada manhaj salaf, tidak akan sekali-kali terlibat dengan demonstrasi ini. Dan bagi mereka, kalau kita dengan demonstrasi ini, haram hukumnya, mendapat dosa. Dalil haramnya demonstrasi, pertama sekali tasyabbuh dengan Yahud, yang mana saya bacakan tadi hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, jadilah kaum tersebut. Kedua, Islam adalah agama rahmah. Dan dalam demonstrasi tidak ada rahmah. Di dalam demonstrasi tidak ada rahmah. Anda katakan tidak ada rahmah kerana demonstrasi, cuba lihat, dia boleh merosakkan harta benda orang awam, boleh melawan pihak berkuasa dan sebagainya. Begitu juga tuan-tuan, Islam ini
adalah akhlak. Rasulullah mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang demonstrasi itu ada akhlak ke? Akhlak macam mana? Separuh pecahkan itu, pecahkan ini, bertumbuk dengan pihak berkuasa, pihak polis. Itu bukan akhlak. Di dalam Al-Quran, perempuan laki-laki bercampur sebagaimana sahabat ini, sedangkan al-ikhtilatu haram, ikhtilat percampuran laki-laki sebagaimana di dalam demonstrasi cerai itu adalah ikhtilat yang haram. Jadi kalau kamu nak berdakwah, jangan gunakan wasilah perantaraan cara yang haram. Metod ini adalah metod yang digunakan oleh Yahudi untuk menjatuhkan pemimpinnya. Pemimpin antum wajib ditaati, wajib disayangi dan wajib dinasihati, bukan dijatuhkan. Jadi demonstrasi yang ada sekarang tidak ada contohnya dalam Islam. Walaupun Abdul Rahman Abdul Khalik cuba mengedepankan kejadian masuk Islamnya Umar, kemudian katanya Umar buat satu barisan, Hamzah buat satu barisan. Itu hadisnya adalah hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar dijelaskan oleh bin Bas rahimahullah, dijelaskan juga oleh Utsaimin rahimahullah, dan dijelaskan juga oleh Al-Albani rahimahullah. Kertas kerjanya saya akan keluarkan tentang apa yang saya katakan ni, insyaAllah. Teruskan kalau ada soalan. Dalam situasi dakwah dalam negara ini terdapat kelompok-kelompok tertentu mengatakan bahawa kita bila kita nak berdakwah, kita mesti membentuk ataupun mencipta satu kumpulan-kumpulan kecil atau kumpulan-kumpulan tertentu yang dinamakan tanda-tanda tertentu, organisasi tertentu untuk melancarkan gerakan-gerakan dakwah kita. Sama ada biasanya berlaku di dalam kampus-kampus ataupun di universiti tertentu. Ini bagi golongan pelajar lah, dan di luar mungkin kaedah kumpulannya berbeza daripada dalam universiti. Ini yang saya alami. Okey, dan lagi satu, bila berlaku demonstrasi kan, secara tak sengaja benda ni akan mendedahkan kelemahan-kelemahan dalam negara dan kepincangan-kepincangan tertentu dalam negara kepada media antarabangsa ataupun kepada pihak luar negara seluruhnya. Jadi satu dunia tahu kelemahan dalam negara kita. Jadi apakah keadaan seperti ini satu perkara yang apa pendapat Ustaz sebenarnya keadaan macam ini? Perbuatan ini amat mungkar. Mencipta kelompok tidak dibolehkan dalam Islam. Kerana sama seperti mencipta satu hizib. Terutama kalau dia mengatakan hizibnya lebih baik dan menghina pemerintah. Yang mana Quran mengatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yang dikatakan hizib. Setelah ada hizib Islami, sudah ada kelompok Islam, dibuat kelompok lagi, itu namanya perpecahan. Kelompok ini, tanda perpecahannya dia mengatakan hizib saya lebih baik daripada yang lain. Ini dilarang. Anak katakan bahawa kita sepatutnya membantu pemimpin. Tapi kalau mengaibkan pemimpin, itu satu dosa paling besar. Terlalu banyak hadis-hadis, asar-asar yang mengharamkan kita mengaibkan pemerintah. Baca buku di antaranya seperti Muqaddimah Ibn Khaldun, Siyasah Asy-Syar'iyyah oleh Ibn Taimiyah, Ahkamus Sultaniyah oleh Mawardi. Banyak lagi kitab-kitab yang memperkatakan tentang kepimpinan. Rata-rata semua ulama mengharamkan kita mengaibkan pemerintah. Sehingga pernah satu kejadian, seorang sahabat senang berkhutbah, sahabat yang lain berkata kepada sahabatnya, cuba tengok pemimpin kami ini ataupun imam kami ini pakai pakaian yang nipis. Apa kata sahabat tu? Celaka engkau. Engkau tidak boleh mengaibkan pemerintah. Kalau anda nak tegur, engkau pergi jumpa dia. Itu dikatakan celaka. Pemimpin yang sedang berkhutbah pakai pakaian tipis disebut, dikatakan kepadanya, cuba lihat pemimpin kita ni pakai pakaian tipis. Sahabat yang mendengar, celaka engkau katanya. Kalau kau nasihat, kau tarik tangannya. Ini pemimpin yang baik, jadi khatib dia pun tidak boleh dicerca. Jadi ini semua adalah tanda-tanda tidak boleh menunjukkan, yang menunjukkan tidak boleh kita menghina pemimpin. Tidak boleh menghina pemimpin. Saya akan berkeras kepada antum. Saya akan katakan kepada antum, tidak boleh menghina pemimpin. Apakah Islamnya paklah berbeza dengan pemimpin-pemimpin yang lain? Antum jangan hukum orang dengan lahirnya. Yang menghukum orang dengan lahirnya itu juga salah. Hati manusia lah yang paling penting, kerana Allah melihat hati manusia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat lahiran kamu, tapi Allah melihat pada hati kamu. Teruskan kalau ada soalan, insya-Allah. Okey, saya soalan yang terakhir. Soalan terakhir. Apakah rahsia kekuatan umat Islam? Rahsianya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibina dengan ilmu. Kekuatan umat Islam
adalah iman. Takwa yang beda dengan ilmu. Bila beriman, bila bertakwa, dia akan bersatu. Tapi bila tidak beriman, tidak bertakwa, tidak berilmu, inilah perpecahan. Islam bersatu kerana takwanya dan imannya. Iman Islam dikuatkan dengan ilmu. Tanpa ilmu, maka orang Islam akan hancur. Orang Islam akan lemah. Sehingga orang Islam yang baik adalah orang Islam yang berilmu. Rasulullah SAW meninggal, dia tidak meninggalkan kekuatan kecuali meninggalkan ilmu. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi, jadi waris ilmu. Dan paling mulia di dunia adalah ulama. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di antara kamu, tapi orang yang berilmu darajatnya tinggi. Sehingga orang yang berilmu didoakan oleh penghuni di langit dan bumi. Sehingga ikan yang ada di lautan pun mendoakannya. Itu mulianya orang yang berilmu. Jadi diangkat kita kerana ilmu kita, dimuliakan kita kerana ilmu kita, tetapi hancurnya kita kerana kejahilan kita. Semua yang ikut demonstrasi adalah kerana kejahilannya terhadap hukum-hukum fikih. Jadi demonstrasi tidak dalam Islam. Saya rasa sampai di sini saja. Teruskan ya sahabat. Ustaz yang terakhir, Ustaz boleh ulaskan sikit Ustaz? Iya. Adakah demonstrasi ini begitu bahaya kepada kerajaan Malaysia? Demonstrasi terutama sekali bahaya kepada diri yang pembuat demonstrasi. Kerana setiap bid'ah itu bahaya. Demonstrasi bid'ah yang diambil daripada Yahudi. Ya, banyak contoh yang menunjukkan demonstrasi boleh menjatuhkan pemerintah. Di antara contohnya adalah Iran tempoh hari. Dan demonstrasi boleh menjadikan kematian. Contohnya di negeri China. Cuba lihat bagaimana ribuan yang mati. Dan demonstrasi tunjuk perasaan namanya. Bila perasaannya keterlaluan, mereka akan bertindak dengan tindakan yang membahayakan kepada semua, bukan saja kepada pemerintah tetapi kepada semua. Ya, jadi demonstrasi bukan Islami, demonstrasi adalah Mu'tazili Sabai. Mu'tazilah yang pahamannya diambil daripada Abdullah bin Sabah. Jadi saya rasa cukup ini dulu. Ya, masih ada soalan, teruskan. Jadi sebagai soalan yang terakhir, apa nasihat Ustaz kepada mereka-mereka yang berdemonstrasi ataupun para pendemo kepada pihak-pihak mereka ataupun kelompok-kelompok mereka, dan saya rasa itulah. Saya katakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu sehingga kamu mencintai saudara kamu dalam Islam sebagaimana kamu cintai diri kamu. Jadi saking cintanya saya kepada antum, demokrasi ini tidak ada dalam Islam. Apabila dimasukkan dalam Islam, itu satu bid'ah yang sesat. Jadi demokrasi tidak ada kebaikannya. Dakwalah dengan hikmah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Demokrasi bukan hikmah. Ambillah contoh yang baik. Contoh Rasulullah SAW tidak ada demokrasi. Dan berbincanglah dengan pemerintah. Wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Bermuzakarahlah, berbincanglah. Kalau hari ini pemerintah tidak boleh menerima, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bila pemerintah tidak menerima dihukum, bukan seperti itu. Jatuhnya pemerintah, risikonya rakyat jelata akan sengsara. Setiap perubahan yang tidak diubah dengan cara yang baik, akibatnya hanya Allah yang tahu. Tapi tuan-tuan, kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh hadis-hadis yang sahih, oleh a'immatus salaf, oleh a'imma-a'imma kita sekalian daripada menjatuhkan pemerintah. Bacalah semula sejarah Imam Ahmad bin Hanbal semasa dia di penjara. Bacalah semula kisah Ibn Taymiyah semasa di penjara. Dan banyak kisah-kisah, asar-asar hadis-hadis yang menyuruh kita mentaati pemerintah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menjemput saya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mengikuti siaran ini melalui internet. Dan sampai di sini saya sudahi, aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa